TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot sukses SPM 2022. Mungkin ada yang tanya-tanya, apa yang kita nak belajar hari ini? Tentunya, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains di mana kita kongsikan bagaimana tips dan juga cara untuk mendapatkan markah yang baik bagi peperiksaan yang akan datang. Jadi pastinya kita bawakan juga seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Tak lain tak bukan kita bawakan Cikgu Siti Zulika Zainal Abidin dari SMK Tinggi Bukit Mentajam, Pulau Pinang, jauh mai dari Pinang, ataupun kita panggil Cikgu Ika. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Apa khabar Irfan hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana selalu bersama Irfan dan kongsikan kepada kita tentang sukses SPM 2022. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat Irfan perkenalkan, Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari SK Pendidikan Khas Selangor. Cikgu, apa khabar, sihat? Terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk hari ini. Cikgu, kita nampaknya tidaklah akan bertiga sahaja kerana kita akan turut serta ditemani oleh murid-murid cikgu. Apa kata cikgu? Kenalkan siapa mereka sebenarnya. Okey, mari kita berkenalan dengan anak-anak murid cikgu daripada SMK Tinggi Bukit Mentajam. Di atas sudut sebelah kanan ya, kita ada Rashdan, dan seterusnya kita ada Balkis. Dan di sudut sebelah bawah kita ada Abbas dan juga Haziq yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Okey, kita bersama dengan sekuntum bunga dan 3 ekor kumbang daripada SMK Tinggi Bukit Mentajam. Saya ada bau pasal bok cikgu. Ada orang nasi kandang buat ada kita, tapi tak apa. Itu kita simpan dulu. Sekarang ni kita nak belajar tentang mata pelajaran sains. Di mana tajuknya cikgu? Tajuknya adalah mikroorganisma dalam kehidupan manusia. Baik, jom kita mulakan. Silakan cikgu. Okey. Mari kita lihat dahulu iaitu pengelasan mikroorganisma. Irfan, boleh cikgu minta bantuan Irfan? Dekat Boleh, sini cikgu. ada berapa bulatan Irfan? Ada 5. Ada 5. Maksudnya kita ada 5 kelas mikroorganisma. Kelas yang pertama adalah fungi, kelas yang kedua adalah alga, kelas yang ketiga adalah protozoa, kelas yang keempat adalah bakteria, kelas yang kelima adalah virus. Jadi cikgu nak ajar tips untuk mengingat senang aja. F A P B V. Boleh ikut cikgu? F A P B V iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Okey, mari kita lihat pengenalan iaitu berkaitan dengan fungi. Kita berkenalan dengan lebih mendalam. First sekali, fungi ia merupakan mikroskopik dan juga makroskopik. Mikroskopik maksudnya kita tidak dapat lihat dengan mata kasar, tapi makroskopik kita dapat lihat dengan mata kasar. Seterusnya adalah saprofit dan juga parasit, iaitu fungi mendapat nutrisi daripada memakan haiwan-haiwan yang telah mati dan tumbuhan yang telah mati dan juga memakan perumahnya, mendapat nutrien daripada perumah. Dan yang ketiga, ia menjalankan pembiakan secara asek iaitu pertunasan bagi yeast dan juga pembentukan spora. Dan yang terakhir, ia juga menjalankan pembiakan secara seks iaitu konjugasi. Mari kita lihat kelas yang seterusnya iaitu kelas alga. Untuk kelas alga ini teacher nak minta bantuan student lah untuk menjelaskan apakah ciri-ciri alga. Siapa boleh bantu cikgu dekat sini? Silakan anda boleh cikgu. Okey, Abbas, silakan. Okey, untuk alga, dekat gambar belah kiri itu kita ada rumpai laut, Chlamydomonas dan juga Spirogyra. Alga dia ada mikroskopik dan juga mikroskopik. Alga mempunyai klorofil yang membolehkan alga untuk membuat makannya sendiri melalui fotosintesis. Alga juga mempunyai 2 cara membiak iaitu aseks dan juga seks. Untuk aseks dia ada belahan dia 2 dan untuk seks dia ada konjugasi. Ya, bagus pandai, Abbas. Pandai ni.
Okey, disebabkan, cuba lihat warna-warna semua warna hijau Warna kan? hijau, cikgu. Warna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil. Jadi kebanyakan pokok ada klorofil kerana ia boleh membantu untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Mari kita lihat kelas yang seterusnya iaitu protozoa. Siapa nak cuba? Silakan dekat murid sini. cikgu. Silakan. Saya nak cuba cikgu. Alright, Balkis. Silakan Balkis. Okey, protozoa dia hidup secara berkoloni. Lepas tu daripada gambar yang diberikan, dia ada amoeba yang bentuk tidak tetap, paramecium yang bentuk seperti slipper. Amoeba, cara pemakanan dia menggunakan cara fagositosis. Dia membiak menggunakan dua cara iaitu assex dan sex. Assex ialah belahan dia dua, manakala sex pula melalui konjugasi. Terbaik. Bagus. Balkis, bagus. Okay, mari kita lihat. Ini kan, Irfan tengok ni. Ini agak-agak Irfan gambar apa ni? Gambar mikroorganisma, cikgu? Ya, paramecium. Oh, paramecium. Nampak ya. tak bentuk dia macam selipar? Lah, cikgu. Kan. Okey, mari kita lihat kelas yang seterusnya iaitu bakteria. Siapa nak cuba? Jelaskan dekat cikgu, bakteria. Saya nak cuba cikgu. Okey, dipersilakan Rashdan. Jadi bakteria mempunyai 4 bentuk iaitu coccus, spirillum, rod dan koma. Bakteria mempunyai dinding sel dan flagellum. Bakteria mendapat nutrisi secara parasit dan saprofit. Bakteria membiak secara aseks dan seks. Untuk aseks adalah belahan dia dua. Secara seks adalah konjugasi. Okey, bagus Rashdan. Maka ini adalah bakteria dan struktur yang kita dapat bezakan bakteria daripada mikroorganisma yang lain adalah keadaan flagellum. Orang Penang kata ekor lah, macam ekor tu. Betul, yang kat belakang nampak tu. ada ekor tu, maksudnya ia adalah bakteria. Bakteria. Okey, mari kita lihat kepada kumpulan yang seterusnya iaitu virus. Pernah tengok tak ni? Sekarang ni famous ni. Famous, cikgu. Apa dia? Berkaitan dengan COVID-19. Ya, betul. Jadi mari kita lihat apakah ciri-ciri virus. Ini juga bentuk virus. Okey. Virus juga adalah mikroorganisma yang paling kecil. Kemudian, ia mempunyai berbenang asid nukleik, DNA dan juga RNA. Seterusnya, yang ketiga, ia mempunyai lapisan protein kapsid yang menyebabkan virus ia boleh membiak dan menjangkiti perumahnya. Seterusnya, mari kita lihat faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma dekat sini ada 5. K, C, S, and N. Itu tips dia. Okey. Tips dia K, C, S, and N. Siapa nak cuba jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan K, C, S, and N? Boleh bantu cikgu kat sini? Saya boleh. Okey, Abbas, silakan Abbas. Confident, silakan Abbas. Faktor kita ada 5 iaitu K, C, S, and N. K untuk kelembapan, C untuk cahaya, S untuk suhu, N untuk nilai pH dan N lagi satu untuk nutrien, cikgu. Bagus, Abbas. Mantap. So, tipsnya macam mana nak ingat? Abbas, macam mana tips nak mengingat? Kita ingat K, C, S, and N. Bagus. K, C, S, and N. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Mari kita lihat di sini Okey, ada 2 gambar eksperimen dekat sini. Satu berkelembapan tinggi dan satu kelembapan rendah. Sebenarnya cikgu nak jelaskan di bahagian yang nampak macam sedikit keputih-putihan ni kan. Ini sebenarnya adalah koloni mikroorganisma. Jadi daripada gambar yang pertama dan gambar yang kedua, kita dapati bahawa koloni mikroorganisma ini agak berbeza keadaan dia. Okey, agak-agak Ifan lah, yang mana lebih banyak koloni mikroorganisma kalau dikomparekan? Yang atas, cikgu, bila kelembapan tinggi. Bagus, nampak Ifan. tebal-tebal, cikgu, dia punya tu kan, koloni dia tu. Ya, betul, besar-besar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah semakin tinggi kelembapan, semakin banyak pertumbuhan mikroorganisma. Kerana mikroorganisma suka tempat yang lembap untuk bertumbuh. Mari kita lihat faktor yang kedua. Cikgu rasa nak minta bantuan pelajar lah untuk bantu cikgu. Boleh, cikgu. Terpanggil siapa nak seorang-seorang. cuba dekat sini di antara keadaan tiada cahaya dan keadaan yang ada cahaya, yang manakah lebih banyak koloni mikroorganismanya? Dipersilakan. Siapa nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Okey, Balkis. Dipersilakan Balkis. Yang mana satu lebih banyak mikroorganisma? Yang tiada cahaya. Bagus, yang tiada cahaya. Betul, yang tiada cahaya. Maksudnya dalam keadaan gelap. Okey, apakah kesimpulan yang dapat Balkis nyatakan di sini?
semakin gelap, semakin banyak pertumbuhan mikroorganisma. Bagus. Maksudnya mikroorganisma suka tempat yang Gelap. gelap. Dia tak suka cahaya, cikgu ya? Tak suka. Nampak tu, kosong, tak ada koloni. Tak ada, okey. Okey, mari kita lihat yang seterusnya, iaitu faktor suhu. Kita ada 3 suhu ya di sini, iaitu suhu tinggi, suhu bilik dan juga suhu rendah. Cikgu nak minta bantuan pelajar juga untuk ceritakan dekat sini, dalam banyak-banyak suhu-suhu manakah yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Okey, dipersilakan Rashdan. Jawapannya suhu bilik. Suhu bilik. Boleh tak Rashdan berikan kesimpulan kepada pemerhatian ini? Kesimpulannya, pertumbuhan mikroorganisma paling pesat pada suhu bilik. Ya, mikroorganisma sangat suka pada suhu bilik. Agak-agak suhu bilik berapa? Suhu bilik lebih kurang 30. 37, 36 ya, pada suhu itu. Ini suhu yang tinggi, maksudnya suhu lebih daripada 37, 38 ya. Kemudian kalau suhu rendah, bawah daripada itu. Okey, mari kita lihat faktor yang seterusnya. Silakan, iaitu cikgu. neutral, alkali dan juga asid. Ini adalah nilai pH. Siapa nak cuba? Saya boleh cuba, cikgu. Okey, Haziq. Dipersilakan Haziq. Yang manakah lebih banyak pertumbuhan mikroorganisma? Pertumbuhan mikroorganisma banyak di pH value nilai pH neutral, cikgu. Ya, Neutral. bagus. Okey, boleh tak Haziq berikan kesimpulan pada cikgu? Pertumbuhan mikroorganisma paling pesat pada keadaan neutral, cikgu. Bagus. Pada keadaan neutral, pertumbuhan mikroorganisma paling pesat. Bagus. Okey, mari kita lihat kepada faktor yang terakhir, iaitu faktor nutrien. Satu ada nutrien, satu tiada nutrien. Nutrien ni maksudnya makanan lah. Ibarat macam kita. Kalau kita ada makanan, kita akan membesar. Betul, sama Okey. macam mikroorganisma, Kan, cikgu. mari kita lihat. Ada nutrien. Ada tak sama-sama nak bantu dekat cikgu untuk nutrien ni? Saya boleh ke? Okey, Abbas. Silakan, Silakan, Bas. Okay, saya nampak yang ada nutrien tu lagi banyak ke. Yang tak ada nutrien tu tak ada langsung ke. Ya, okey. Apa kesimpulan yang dapat Abbas lakukan di sini? Okay, kesimpulan dia, pertumbuhan mikroorganisma paling pesat dengan kehadiran nutrien, cikgu. Bagus. Apa maksud paling pesat di sini? Maksud paling pesat di sini adalah paling banyak. Paling banyak. Okey. Itu sahaja. Kita ada 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma, iaitu ingat ya. K, C, S, N, N. Pandai, bagus. Terima kasih cikgu saya. Pun orang Penang juga. Tiba-tiba dia orang Penang. Baik, terima kasih cikgu Ika. Jadi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Ika di sini mai jauh dari Pulau Pinang. Okey, Cikgu, bukan ke setahu saya mikroorganisma ni merupakan satu bakteria ataupun mikroorganisma yang jahat, orang kata tak baik. Tapi betulkah ada faedah juga? Okey, Irfan, sebenarnya mikroorganisma selain daripada yang Irfan cakap tadi tu yang tidak baik, kita juga ada banyak mikroorganisma yang baik untuk kita dalam kehidupan kita, dalam sedar ataupun tidak sedar. Jadi mari cikgu jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan mikroorganisma berfaedah. Silakan. Okey, nampak tak ada gambar dekat sini? Nampak cikgu? Okey, ini gambar apa ni? Gambar roti? Suka makan roti tak? Suka cikgu. Dalam roti ada satu mikroorganisma yang sangat baik yang kadang-kadang kalau kita tak perasan pun, tapi ia ada. Untuk buat roti kita perlukan mikroorganisma. Yang pernah dengar tak perkataan yeast? Pernah. Jadi yeast merupakan mikroorganisma untuk membuat roti. Okay, mari kita lihat iaitu mikroorganisma berfaedah banyak digunakan di dalam bidang perindustrian makanan, minuman dan juga barangan kulit. Okey, cikgu nak tanya lagi satu soalan. Pernah tak minum minuman kultur? Pernah cikgu? Okey, sedap kan? Sedap cikgu. Ya, dalam Rasa itu susu. juga bagus ya. Dalam minuman kultur adanya mikroorganisma yang baik untuk sistem penghadaman kita. Macam pernah dengar iklan tu cikgu? Okey, mari kita lihat. Yang kedua, mikroorganisma juga banyak digunakan dalam bidang pertanian, terutamanya membantu pencernaan haiwan dan juga bakteria penitritan. Itu membantu menyerap nitrat bagi tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, kita ada perubatan. Kalau cakap berkaitan dengan perubatan ni sangat famous lah sekarang. Nampak tak
perkataan apa tu? Vaksin. Vaksin. Nah, Irfan dah ambil vaksin? Dah ambil, cikgu dah ambil? Semestinya mesti. Dan anak-anak murid cikgu dekat sini mesti semua dah ambil kan? Betul tak? Anggur sikit. Okey. Okey, dalam bidang perubatan, mikroorganisma juga banyak digunakan untuk hormon, penghasilan hormon, kemudian vaksin dan juga antibiotik. Jadi cikgu tu panggil di sini untuk berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan dengan antibiotik. Okey, mari kita lihat. Apakah itu antibiotik? Siapa nak cuba jawab dekat sini? Tolong cikgu boleh jelaskan apa itu antibiotik? Okey, Balkis silakan. Okey, persilakan Balkis. Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Bagus, Balkis. Bagus, nak. Okey, antibiotik adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Ada tak dia kata disebabkan oleh fungi, alga, protozoa? Tak kan? Dia kata hanya oleh bakteria. Ingat tadi kita ada 5 kelas mikroorganisma iaitu F, A, P, B, V. Jadi antibiotik adalah untuk bakteria sahaja. Mari kita lihat kebaikan antibiotik. Siapa nak tolong jelaskan dekat cikgu apakah kebaikan antibiotik? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Rashdan, dipersilakan. Jadi kebaikan antibiotik adalah merencatkan pertumbuhan bakteria serta membunuh bakteria. Bagus Rashdan. Betul, antibiotik tadi adalah ubat untuk merawat bakteria kan, jangkitan bakteria. Apa yang antibiotik lakukan? Antibiotik akan merencatkan pertumbuhan bakteria dan seterusnya ia juga akan membunuh bakteria tersebut. Kadang-kadang kita sakit, kita pergi jumpa doktor, betul kan? Irfan pernah tak dapat antibiotik pada doktor? Pernah dapat, cikgu, dan cikgu sarankan Irfan untuk habiskan antibiotik tu. Betul, itu adalah bagi mengelak antibiotik resistance ataupun perintang antibiotik. Okey, mari kita lihat seterusnya. Mengkaji kesan kepekatan antibiotik ke atas bakteria. Mari cikgu jelaskan dahulu gambar di sini. Gambar di sini kita ada cakera antibiotik yang berkepekatan tinggi dan cakera antibiotik yang berkepekatan rendah. Maksud cakera ini adalah satu cakera yang telah kita celupkan di dalam antibiotik. Okey, dan ini yang warna macam agak-agak macam warna susu itu adalah bakteria. Jadi Irfan perasan tak di sekeliling cakera antibiotik berkepekatan tinggi ni dia nampak seperti ada satu bulatan. Nampak, dan cikgu? bulatan ini agak seperti jernih, betul tak? Betul. Okey. Kelihatan jernihnya di situ. Tapi kenapa berlakunya jernih tersebut? Cikgu nak minta tolong salah satu daripada pelajar cikgu untuk cuba explain dekat cikgu apakah maksud kawasan yang jernih di sekeliling cakera antibiotik berkepekatan tinggi. Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, dipersilakan Abbas. Kawasan jernih itu maksud dia tak ada bakteria di situ, cikgu. Okey, boleh tak Abbas beritahu cikgu kenapa Abbas cakap di kawasan jernih itu tiada bakteria? Sebab antibiotik berkepekatan tinggi dia bunuh bakteria tu, cikgu. Yes, betul. Apabila dia telah membunuh bakteria tersebut, maka di kawasan ini tiadalah bakteria. Jadi apakah kesimpulan yang dapat Abbas ceritakan dekat cikgu pada hari ini dan share dengan anak-anak murid lain? Okay, kesimpulannya, semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Ya, bagus Abbas. Okey, nampak ya di sini kalau kita menggunakan berkepekatan rendah, maksudnya antibiotik itu tak cukup kuat. Tak cukup kuat, cikgu. Masih banyak bakteria di sekelilingnya. Ya, betul. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah kita gunakan antibiotik berkepekatan tinggi supaya ia mampu membunuh ataupun merencatkan pertumbuhan bakteria. Okey, seterusnya. Okey, kaedah rawatan penyakit berjangkit. Di sini adalah bagaimana kita hendak merawat sesetengah penyakit. Okay, mari kita lihat penyakit yang pertama iaitu pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh bakteria Streptococcus pneumonia. Manakala athlete foot ini terjadi kalau kita pakai stoking yang lembap lama-lama, tak tukar stoking selama seminggu. Jangan kena tukar stoking. Ada kot. Okey, ia disebabkan oleh fungi iaitu Triphytum rubrum. Manakala kayap iaitu sedikit kemerahan dan sedikit biji-biji macam kemerahan gatal-gatal, ia disebabkan oleh virus iaitu Varicella zoster.
Jadi, untuk merawat penyakit-penyakit ini, kita akan menggunakan 3 jenis kaedah rawatan yang tak sama. Baik. Okey, mari kita lihat apakah kaedah rawatan untuk merawat pneumonia. Siapa nak tolong cikgu untuk menjelaskan apakah kaedah yang sesuai untuk kita gunakan untuk merawat kesemua penyakit ini? Siapa nak cuba? Kita mulakan dulu Saya dengan boleh. pneumonia. Haziq, dipersilakan. Okey, untuk penyakit yang bernama pneumonia ni, kita boleh gunakan antibiotik. Okey. Seterusnya untuk penyakit Aethids foot, kita boleh guna antifungal. Bagi penyakit kayak, kita boleh gunakan antiviral, cikgu. Okey, boleh tak Haziq jelaskan dekat cikgu kenapa untuk pneumonia Haziq guna antibiotik? Kenapa tak guna antifungal? Sebab antibiotik dia membunuh bakteria. Betul. Yang menyebabkan pneumonia. Bagus. Okey. Kemudian athlete food. Kenapa pakai antifungal? Kenapa tak pakai antibiotik? Takkan tak Sebab boleh. antifungal dia membunuh fungi, cikgu. Ya, bagus. Dan seterusnya, antiviral digunakan untuk membunuh kayap. Membunuh kayap untuk merawat penyakit kayap. Dia tak bunuh kayap, cikgu. Okey. Jadi, kenapa pakai antiviral? Kenapa tak boleh pakai antibiotik dan juga antifungal? Nampak lebih kurang tu antifungal tu. Sebab antiviral dia boleh bunuh virus yang menyebabkan kayap, cikgu. Ya, betul. Jadi nampak tak di situ untuk merawat penyakit yang berbeza, kita mesti kenal pasti dahulu adakah penyakit itu disebabkan oleh bakteria, disebabkan oleh fungi ataupun disebabkan oleh virus. Sekiranya penyakit itu disebabkan oleh bakteria, kita mestilah menggunakan antibiotik. Sekiranya kita menggunakan antifungal untuk merawat bakteria, maksudnya tidak berkesan. Kemudian untuk fungi kita menggunakan antifungal dan untuk virus kita menggunakan antiviral. Itulah 3 kaedah rawatan penyakit berjangkit. Baik, nampaknya satu perkongsian yang cukup menarik apabila kita sendiri bersama dengan cikgu hari ini dapat mengetahui tentang bagaimana untuk kita merawat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pelbagai mikroorganisma seperti bakteria, fungi dan juga virus, cikgu. Betul. Dan bagi saya, cikgu, kayap ni merupakan satu kata apa, penyakit yang orang takut-takutkan. Betul. Sebab kalau jadi kayap, cikgu, menyebabkan kita tak selesa, akan ada banyak kemerah-merahan, gatal dan sebagainya, cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan antara kaedah terbaik untuk kita mengelakkan daripada terkena penyakit-penyakit ini bagaimana, cikgu? Okey, kaedah. Cara untuk kita mencegah dapat penyakit-penyakit ini. Yang pertama, semestinya kita mesti menjaga kebersihan diri. Kita sentiasa diajarkan untuk sentiasa membasuh tangan, menjaga kebersihan diri, tidak berkongsi barang-barang peribadi. Betul. Itu adalah cara-cara yang sangat penting untuk kita mengelakkan semua penyakit ini. Sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Ya, kita jaga hygiene diri kita sendiri. Betul. Terima kasih, Cikgu Ika. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi, di mana kita sedang membicarakan tentang mata pelajaran sains. Dan kali ini Cikgu Ika akan bawakan kita tentang soalan-soalan kertas 1 SPM. Bagaimana dengan topik ini? Jom kita saksikan. Okey, Ifan, mari kita berkenalan dengan contoh soalan kertas 1, iaitu contoh soalan aneka pilihan. Iaitu kita ada A, B, C, D. Jawapan dah depan mata orang kata. Betul, pakai pilih saja. Kita tinggal nak bulat jawapan mana yang tepat je. Okey, jom kita tengok contoh soalan yang pertama. Sila. Raja menunjukkan satu kelas. Nampak itu? Satu kelas mikroorganisma. Apakah ciri bagi mikroorganisma tersebut? Ada 2 maksud kat sini. Satu, dia kata satu kelas. Ingat tadi kita ada berapa kelas? 5. 5. Bagus, Ifan. Kemudian ditanya apakah ciri bagi mikroorganisma tersebut. Jadi, bagi menentukan soalan ini, kita kena kenal pasti dahulu apakah kelas bagi gambar tersebut. Okey, jawapan A adalah multisel, B adalah boleh berespirasi, C boleh melakukan fotosintesis dan D membiak dalam sel hidup. Okey, cikgu bagi masa sekejap. Okey, untuk Ifan dan adik-adik untuk jawab. Baik, kita kena pasti dulu. Gambar tu gambar mikroorganisma yang mana satu, Ini satu, kalau dah siap jawapan boleh tunjuk dekat skrin. Okey, Abbas dah siap. Okey. Aziz terbalik di situ, Zik. Dia terbalik lah tu, Aziz. Baru betul. Balkis tadi dah betul, terbalik pula Balkis.
Okey, ramai jawab D lah. Yes. Irfan, jawapan Irfan apa? D juga cikgu. D juga. Mari kita tengok betul ke tak. D, membiak dalam sel hidup. Kenapa jawab D? Apakah kelas ini? Ya. Siapa nak cuba jawab? Apakah kelas ini? Saya nak cuba cikgu. Okey, Rashdan. Apakah kelas mikroorganisma ini, Rashdan? Kelas mikroorganisma dalam raja tersebut adalah virus. Virus. Maka, virus mempunyai satu ciri istimewa iaitu ia dapat membiak dalam sel hidup. Contoh macam COVID lah. Betul. Virus COVID kan hidup dalam badan kita dan cikgu. membiak di dalam badan kita. Jadi ini adalah kelas mikroorganisma virus di mana ia mempunyai ciri boleh membiak di dalam sel hidup. Sangat bahaya cikgu kan virus ni sebenarnya. That's why kita kena ambil vaksin. Ya. Okey, mari kita lihat soalan contoh yang seterusnya. Rajah menunjukkan sejenis mikroorganisma. Sebentar tadi kalau kita lihat ada satu gambar dekat sini, gambar mikroorganisma. Bagaimanakah mikroorganisma ini membiak? Jadi sebelum menjawab soalan ini, semestinya anak-anak pelajar kena tahu dahulu, ya, apakah kelas ataupun organisma ini. Ini kena tahu dulu. Siapa nak cuba untuk cikgu jawab seorang? Cikgu nak cuba jawab sekejap. Apakah mikroorganisma ini? Siapa dapat kenal pasti apakah nama mikroorganisma ini? Siapa nak cuba? Saya dah nampak tadi kan. Abbas Saya nak cuba ya. Abbas berkerut-kerut dahi. Abbas, gambar apa ni Abbas? Tu gambar yeast cikgu. Okey, gambar yeast. Yeast kumpulan mana Abbas? Kelas mana? Yeast kumpulan fungi cikgu. Fungi. Ingat tadi tak kisah roti tadi? Ingat cikgu. Inilah yang ada di dalam roti. Nampak macam menakutkan sikit. Tapi baik dia Tapi adalah baik, mikroorganisma berfaedah. Okey, tapi soalannya bukanlah bertanya apakah ini, apakah kelas ini, tetapi soalan bertanya bagaimanakah mikroorganisma ini membiak. Okey, jadi jom. Cikgu bagi masa sekejap untuk membaca jawapan. A, pertunasan, B, belahan dedua, C, konjugasi dan juga D, menjangkiti sel perumah. Apakah jawapan anak-anak pelajar dan juga Irfan? Irfan pun kena cuba, Irfan. Baik cikgu. Okey, bagi masa sekejap. Kalau dah siap, boleh angkat jawapan. Irfan dah kunci jawapan Irfan? Dah kunci dah? Ya. Confirm? Irfan nak jawab A cikgu. Nak jawab A? Sama. Tapi Haziq jawab B. Okey, tapi tak apa. Okey, tak apa. Kita tengok kenapa tengok. Haziq jawab B. Okey, semua jawab A. Abbas A, Rashdan A, Balkis A dan Irfan sendiri pun A. Okey, mari kita tengok apakah jawapannya. Betul A, Haziq. Okey, Haziq boleh tak cerita kat cikgu kenapa pada permulaannya apa yang menyebabkan Haziq jawab B? Sebab saya ingatkan yeast dia membiak melalui belahan dedua cikgu. Okey, lepas ni jangan buat kecuaian seperti begini ya. Okey, kena ingat betul-betul yeast adalah kumpulan fungi. Fungi cuma ada dua cara pembiakan melalui aseks, iaitu secara pertunasan ataupun secara spora. Pertunasan dan juga spora. Maka ini adalah cara pertunasan. Nampak tak ada macam kecil tunas kat sini? Yang hujung-hujung tu. Ya, Okey. itulah pertunasan. Okey, mari kita lihat kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, Rajah menunjukkan sejenis mikroorganisma. Ada gambar dekat sini. Tadi cikgu dah ajar dah sesuatu kan? Cikgu ada cerita tadi sesuatu. Keluar lorak Penang lagi. Ada apa kat situ? Apakah jenis mikroorganisma tersebut? Kena tengok betul-betul. Pilih jawapan yang tepat. Soalan ni senang, rasa rendah aja. Okey. A adalah protozoa, B adalah bakteria, C adalah virus dan D adalah fungi. Okay, ambil masa sekejap. Okey, jika ada jawapan, sila tunjukkan di skrin. Balkis tak sabar dah cikgu. Balkis nak angkat dah tadi. Irfan mesti ada jawapan Irfan kan? Saya dah cikgu. Nampak je gambar tu terus saya tahu jawapan dia apa. Ya. Nampak tu Abbas. Hamba bukan main Abbas. Happynya jawapan. Si ada lukisan. Balkis mentang-mentang confidence. Si ada tulis bakteria. Besar tu tulis B tu. Haziq happynya. Betul lah tu. Okey, apakah jawapan Irfan? Bakteria B. Okey, bakteria B. Tapi cikgu nak kenal pasti. Okey. Macam mana jawab B? Kenapa pilih bakteria?
Kenapa bukan protozoa? Kenapa bukan virus? Kenapa bukan fungi? Siapa nak tolong jelaskan dekat sini? Kenapa jawab bakteria? Cikgu dah Boleh beritahu cuba? tadi. Okey, Bakis. Bakis. Ingatkan Abbas nak jawab tadi, berkerut-kerut dahi Abbas lagi. Okey, Bakis, silakan. Okey, sebab daripada rajah yang diberikan, kita boleh tengok mikroorganism tu dia ada ekor yang dinamakan flagellum. Hanya bakteria yang ada flagellum. Oh lama, cerdik ah. Cerdik. Okey, Betul, betul. Kan Ifah setuju tak? Setuju sebab cikgu beritahu tadi, kalau ada gambar rajah yang ada ekor tu, confirm itu bakteria. Ya, betul. So, ini adalah bakteria. Jadi, betul jawapannya bakteria. So, overall macam mana tadi? Semua boleh buat? Kalau boleh angkat thumbs up sikit. Okey, tahniah semua. Baik, kita sekarang nak berhenti minum dulu cikgu. Okey. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Sukses SPM 2022 tentang Sains Tingkatan 5, di mana kita belajar tentang mikroorganisma bersama dengan siapa? Tentunya Cikgu Ika. Baik Cikgu, untuk segmen kali ini katanya Cikgu nak bawakan pula tentang soalan struktur kertas 2. Betul Ifan. Okey, mari kita lihat. Okey, contoh soalan struktur kertas 2 iaitu di mana cikgu membawakan soalan kemahiran proses sains. Di sini kita akan menguji pengetahuan pelajar berkaitan dengan eksperimen yang telah dijalankan di sekolah. Okey, mari kita lihat contoh soalan kita. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. Tadi kita ada 5 faktor yang mempengaruhi mikroorganisma dan ini adalah faktor suhu terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus species. Okey, kita ada suhu 7 degree Celsius, 7 darjah Celsius yang dikatakan suhu sejuk ke panas ni? Sejuk. Sejuk, bagus. Kemudian suhu 37 darjah Celsius dikenali sebagai suhu bilik dan kemudian suhu 77 darjah Celsius ini suhu sejuk ke panas? Panas. Okey, pengetahuan kita sedia ada, kita tahu bahawa bakteria ataupun mikroorganisma sangat suka suhu bilik. Jadi disebabkan itu datangnya jadual pemerhatian selepas 3 hari. Okey, pemerhatian direkodkan bahawa tabung OGP pada suhu yang sejuk sedikit keruh. Tapi tabung OGQ pada suhu bilik keruh. Kemudian tabung OGR pada suhu yang sejuk sedikit keruh. Keruh, apakah maksud keruh di sini? Keruh di sini adalah kehadiran bakteria. Jadi keruh di sini sedikit keruh, maksudnya sedikitlah bakteria. Keruh, banyaklah bakteria. Sedikit keruh, sedikit bakteria. Okey, mari kita lihat soalannya. Nyatakan satu pemerhatian, cikgu merahkan kat sini, pada bubur nutrien yang telah disimpan pada suhu 37 darjah Celsius. Jadi, ini adalah soalan pemerhatian. Nampak tak ada mata kat situ? Betul. Dia melihat merhati. Okey, soalan pemerhatian ini adanya tips. Cikgu nak share sikit. Okey, soalan pemerhatian tak perlu fikir pun. Kita tengok sahaja daripada gambar rajah ataupun daripada jadual yang telah diberikan. Dan kita hanya tulis apa sahaja yang kita terlihat. Dan jawapan pemerhatian boleh jadi perbandingan. Jadi siapa dekat sini nak cuba jawab apakah pemerhatian bagi eksperimen ini? Ingat, suhunya adalah suhu 37 darjah Celsius. Suhu bilik. Apakah pemerhatiannya? Siapa nak cuba? Saya nak jawab. Okey, Balkis. Apakah jawapan Balkis? Jawapan saya, keadaan bubur nutrien selepas 3 hari adalah keruh. Okey. Kita tengok jawapan. Ya, betul keruh. Okay, Balkis, cikgu nak tanya Balkis. Kenapa Balkis cakap keruh? Kenapa bukan sedikit keruh? Sebab saya tengok, saya dapat jawapan ni berdasarkan jadual yang diberikan. Ya, betul. Sebentar tadi kita lihat jadual kan? Jadual untuk suhu 37 darjah Celsius adalah keruh. Jadi hanya jawab apa yang ada dalam jadual ataupun gambar rajah itu saja. Kemudian, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. Bagi menjawab hipotesis, cikgu ada beberapa tips. Okey, kita ada beberapa cadangan jawapan untuk menjawab hipotesis, iaitu semakin
pemboleh ubah dimanipulasikan, semakin pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu bagi contohlah. Baik. Semakin tinggi suhu, semakin kurang pertumbuhan bakteria. Boleh jadi macam tu. Contoh. Okey, kemudian jika pemboleh ubah dimanipulasikan, maka pemboleh ubah bergerak balas. Kita boleh guna sama ada semakin tinggi, semakin rendah. Ataupun jika suhu semakin tinggi, maka pertumbuhan bakteria berkurang. Contoh. Okey. Kemudian boleh jadi perbandingan. Kita boleh katakan, okey, tabung uji A mempunyai lebih banyak bakteria daripada tabung uji S. Contoh. Dan juga boleh jadi juga dalam bentuk pernyataan. Okey, mari kita lihat siapa nak cuba jawab soalan ini. Saya nak cuba, cikgu. Okey, Rashdan, dipersilakan Rashdan. Apakah hipotesis bagi eksperimen ini? Hipotesis bagi eksperimen ini adalah suhu optimum untuk pertumbuhan bakteria adalah 37 darjah Celsius. Okey, bagus Rashdan. Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteria ialah 37 darjah Celsius. Itu pada suhu bilik. Kenapa dipanggil suhu optimum? Optimum ini membawa maksud sesuai. Jadi, suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria ialah pada suhu bilik iaitu 37 darjah Celsius. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Bagi menjawab pemboleh ubah, cikgu dah letak jadual kat sini. Kerana kita directly, jawapan kita direct boleh dapat daripada jadual. Siapa nak cuba ni? Jawapan senang aja ni. Siapa nak cuba? Saya boleh juga. Saya boleh cuba. Okey, Haziq, persilakan. Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Yang saya letak ialah suhu, cikgu. Okey. Seterusnya untuk pemboleh ubah bergerak balas, saya letak keadaan bubur nitrin selepas 3 hari. Okey, bagus. Okey, Haziq dapat jawapan pada mana, Zik? Tengok kat mana tu, Zik? Jadual, cikgu. Jadual yang disediakan, cikgu. Ya, nampak tak ni? Ini adalah jadual kita. Hanya salin balik sahaja. Guna mata je, cikgu. Guna mata je. Yang penting kita tahu bahawa ini adalah pemboleh ubah dimanipulasikan dan manakala ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kita cuma salin balik. Selesai. Okey, seterusnya. Mari kita lihat. Nyatakan satu inference. Apa dia pula inference ni? Yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini. Kadang-kadang bila kita tengok inference, apa ni inference, dah takut dah. Takut, tinggal kosong. Tinggal kosong. Jangan takut. Sebab inference kita cuma cerita je. Mengapakah pemerhatian berlaku begitu? Kita cerita. Kita memberi sebab berlakunya pemerhatian begitu. Kita suka teringat kalau inference kita beri sebab. Bila beri sebab maksudnya jawapan kita mesti ada perkataan kerana. Okey. Dan kita ada format dia. Di bahagian depan kita cuba letakkan apakah pemerhatian bagi eksperimen itu. Manakala di bahagian belakang kita berikan sebab kenapa kita nampak keadaan eksperimen itu begitu. Okey, mari kita lihat siapa nak cuba jawapan inference ini. Siapa nak cuba kat sini? Saya. Okey. Abbas, dipersilakan Abbas. Apakah inference? Okay. Jawapannya, bubur nitrin keruh pada suhu 37 darjah Celsius kerana suhu 37 darjah Celsius adalah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Oh, bagus Abbas, bagus. Okay, mari kita lihat Betul. Bubur nitrin keruh pada suhu 37 darjah Celsius. Ini adalah pemerhatian. Okey, pemerhatian tadi yang Balkis jawab tadi. Bubur nitrin keruh pada suhu 37 darjah Celsius. Kerana, dan Abbas menggunakan perkataan kerana, iaitu kata kunci untuk menjawab inference. Dan kemudian Abbas sambung pula jawapan dengan memberikan sebab, iaitu suhu 37 darjah Celsius adalah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Bagus, bagus. Okey, mari kita teruskan dengan soalan contoh seterusnya, iaitu berkaitan dengan antibiotik. Okey. Raja menunjukkan keputusan suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik. Kita belajar kan kalau antibiotik pekat jadi macam mana, kurang macam mana, yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria. Dan nampak tak, jika menggunakan antibiotik mesti dia akan tulis bakteria. Okey. Mari kita lihat Ifan, dekat sini ada dua gambar. Ya, saya. A dan juga B. A, kawasan berkepekatan antibiotik tinggi,
manakala kepekatan antibiotik rendah terdapat pada B. Okey, apakah yang dapat Irfan bagi tahu dekat cikgu di antara kawasan putih ini, itu kawasan jernih, di manakah yang mana satukah A atau B yang paling luas? Paling luas cikgu, paling jernih cikgu Paling jernih, Paling luas. jernih A cikgu sebab kepekatan antibiotik di situ tinggi. Yes, bagus. Jadi terbuktilah bahawa kawasan berkepekatan antibiotik tinggi ada kawasan jernih yang lebih luas nak dibandingkan dengan B. Okey, mari kita lihat contoh soalan. Nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Tadi Ifan sini dah cakap, kawasan A, kawasan jernih lebih besar daripada kawasan B. Itulah tips yang akan cikgu jelaskan. Itu kita boleh jadi perbandingan. Jawapan kita boleh jadi perbandingan. Untuk pemerhatian, kita just tulis apa yang kita lihat daripada gambar rajah sebentar tadi kan, dan kita juga boleh tulis dalam bentuk perbandingan. Siapa nak cuba jawab untuk soalan ini, pemerhatian? Silakan nak murid cikgu. Saya cikgu. Okey, Rashdan, dipersilakan. Apakah jawapan Rashdan? Jadi pemerhatian untuk eksperimen ini adalah kawasan jernih bagi piring Petri A lebih luas berbanding piring Petri B. Ya, betul. Kawasan jernih bagi piring Petri A lebih luas daripada piring Petri B. Maksudnya, jawapan ini menggunakan perbandingan hanya dengan merujuk gambar rajah. Okey, mari kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. Tips hipotesis masih lagi sama. Betul. Ada 4 cadangan jawapan. Siapa nak cuba jawab kat sini? Okey, boleh Irfan cuba cikgu? Boleh, Ifan. Irfan nak cuba. Minta maaf abang nak cuba dulu. Okey, sekarang ni abang Irfan nak cuba jawab bagi soalan hipotesis bagi eksperimen yang kita ada tadi tentang kepekatan antibiotik cikgu. Boleh. A dan B. Jadi jawapan saya adalah semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan yang jernih tadi. Ya Allah, bagusnya pandai ni. Siapa cikgu dia? Cikgu Ika lah. Okey, bagus Irfan. Betul. Dan Irfan menggunakan cadangan jawapan yang ini. Betul. Iaitu semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan jernih. Ini menunjukkan antibiotik berjaya membunuh lebih banyak bakteria. Okey, mari kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Okey, untuk menjawab pemboleh ubah seperti mana cikgu cakap tadi kan, sentiasa ingat tips. Kita lihat gambar rajah jika gambar rajah membantu, dan kita juga boleh pilih berdasarkan maklumat daripada soalan. Okay, siapa nak cuba jawab pemboleh ubah? Okey, Abbas. Syah, silakan. Abbas. Okey, untuk pemboleh ubah dimanipulasikan, saya letak kepekatan antibiotik. Untuk pemboleh ubah dimalarkan, kita boleh letak jenis bakteria atau suhu persekitaran. Okey, betul Abbas. Kita boleh letak jenis bakteria, suhu persekitaran untuk dimalarkan. Dan sebenarnya untuk dimalarkan juga kita boleh letak lebih lagi daripada 2. Contohnya faktor cahaya, kehadiran cahaya. Kemudian lagi faktor kelembapan, kalau kehadiran nutrien, kelembapan. Ya, faktor nutrien pun boleh. Bagus Ifan. Okey, jadi ini adalah pemboleh-pemboleh ubah yang ada di dalam eksperimen ini. Bagus Abbas, terima kasih. Okey, mari kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Lagi satu ni. Soalan definisi secara operasi. Macam susah je cikgu. Tengok soalan ni dah. Takutnya. Jangan takut. Cikgu ada tips nak share. Okey. Untuk menjawab definisi secara operasi, kita cuba lihat apakah perkataan yang berada di belakang. Iaitu antibiotik. Apabila perkataan yang di belakang ini antibiotik, maka kita salin balik antibiotik letak di bahagian ini. Maksudnya, antibiotik adalah apa? Bahan ke, keadaan ke, proses ke, ataupun yang lain-lain lagi. Kita boleh pilih. Yang menyebabkan pemerhatian kita. Apakah pemerhatian kita bagi eksperimen ini? Sebentar tadi kita ada nampak kawasan jernih kan? Betul. Kita tulis apakah pemerhatian kita. Dan kenapa kawasan jernih itu berlaku sedemikian? Kita boleh sambungkan dengan ayat pada ataupun apabila. Ini adalah format untuk menjawab definisi secara operasi. Okay, siapa nak cuba jawab soalan ni? Saya cikgu. Bakis. Okey, Bakis try tengok. Boleh ke tak? Okey. Antibiotik adalah bahan yang mempunyai kawasan jernih yang lebih besar apabila antibiotik
berpekatan tinggi digunakan? Okey, bagus Balkis. Okay, kita tengok kita compare soalan Balkis dengan format. Okey, Balkis cakap antibiotik adalah bahan yang mempunyai, kita juga boleh tulis mempunyai, yang menyebabkan, boleh ya? Kawasan jernih yang lebih besar. Ini kan pemerhatian kita sebentar tadi. Lebih tinggi kepekatan antibiotik, lebih besar kawasan jernih. Maka apabila antibiotik berkepekatan tinggi digunakan. Betul-betul ikut format? Yes, bagus, tepat. Bagus Balkis, good try. Okey, mari kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini kan Cik nak bagi Ifan jawab. Ifan jawab? Okey. Ifan, kita baca Maklumat di bawah menunjukkan satu situasi yang dialami oleh seorang murid. Seorang murid memakai stoking yang sama setiap hari. Tak patut. Selama 5 hari, Ifan. 5 hari pakai stoking yang sama. Dan stoking itu pula Yeah. sentiasa lembab kerana berpeluh. Lama kelamaan, murid itu berasa gatal dan celahan jari kakinya menjadi kemerahan. Okey. Apakah bahan kimia yang sesuai untuk merawat penyakit murid itu? Sebelum Ifan jawab, Okey, baik. cikgu nak jelaskan. Tak sampai Ifan nak jawab ni. Okey, Okey. cikgu nak jelaskan. Kata ini adalah soalan aplikasi dalam kehidupan seharian. Baik. Okey, Ifan, dipersilakan jawab. Okey. Jadi jawapan dia, bahan kimia yang sesuai untuk merawat penyakit murid tadi yang pakai stoking yang sama 5 hari berturut-turut, tak tukar-tukar, jawapannya adalah antifungal. Betul. Okey, ada tak? Kenapa kita pakai antifungal? Okey, sebab aku tahu penyakit itu datangnya daripada mikroorganisma yang bernama fungi. Bagus, Ifan. Pandai. Jadi tadi kita ada belajar kan, sekiranya ia adalah fungi, kita menggunakan antifungal. Dan siapa dekat sini boleh bantu kat cikgu? Apakah penyakit yang dialami oleh murid ini? Siapa tahu? Ya. Saya ikut, saya. Okey. Okey. Sila. Nama dia Athlete Food juga. Athlete food. Yes, Kaki atlet. betul. Okey. Kaki atlet. Alright. Itu dimaksudnya ia mempunyai penyakit di mana gatal-gatal dan celah-celah garingnya menjadi merah. Okey, mari kita lihat soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keenam. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya. Sebentar tadi kita buat suhu, betul? Untuk kesan cahaya. Alright, kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. Kita ada 2 gambar kat sini. Satu dalam kotak hitam dan satu di bawah mentol. Dan dalam tabung uji ini kita ada bubur nutrien dan kultur bakteria. Okey, mari kita lihat soalannya. Ini masih lagi soalan. Keadaan dalam tabung uji P, keadaan keruh. Tabung uji Q, keadaan sedikit keruh selepas 3 hari. Okey, ingat lagi tak tadi cikgu ada beritahu kan? Kalau keruh maksudnya apa? Banyak bakteria. Bagus Irfan, banyak bakteria. Kalau Q, kurang bakteria. Okey, mari kita lihat. Nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak selama 3 hari. Siapa nak cuba? Silakan, Saya boleh, cikgu. Okey, Haziq. Dipersilakan Haziq. Apa jawapan Haziq? Okey. Kadar bubur nutrien yang disimpan untuk kotak hitam lebih keruh berbanding dengan bubur nutrien yang dibiarkan pada keadaan cerah. Ya, betul. Maksudnya Haziq menggunakan jawapan perbandingan, iaitu bakteria yang kita biarkan di dalam kotak hitam lebih keruh daripada bubur nutrien yang dibiarkan dalam keadaan cerah. Hal ini kenapa? Kerana mikroorganisma suka tempat yang gelap. Kalau cikgu cakap kerana mikroorganisma suka tempat yang gelap, itu cikgu memberi sebab, betul? Betul. Jika memberi sebab, maka itu adalah contoh soalan untuk inference. Betul. Okey, mari kita pergi kepada soalan inference. Alah, cikgu dah terjawab. Terjawab cikgu. Dah tahu dah jawapan dia. Dah tahu dah jawapan. Okey, jadi ingat kan, cikgu kata inference maksudnya ia adalah memberi sebab. Dan jawapan perlu ada kerana. Maka jawapan kita, bubur nutrien di dalam kotak hitam lebih keruh kerana bakteria tumbuh aktif dalam keadaan gelap. Okey, mari kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan pembeli ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Kita ada 2. Siapa nak cuba jawab soalan ni? Silakan. Saya cikgu. Rashdan. Okey, Rashdan. Silakan Rashdan.
Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah kehadiran cahaya, manakala pemboleh ubah yang bergerak balas adalah keadaan bubur nutrien. Ya, betul. Keadaan bubur nutrien untuk bergerak balas dan dimanipulasikan adalah untuk kehadiran cahaya. Okey, mari kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Adakah ini soalan yang terakhir? Ya, cikgu. Okey, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. Ingat, jawab soalan ni jangan takut. Ingat tips yang cikgu dah beri. Okey, jangan lupa tips ini. Ini adalah format untuk kita menjawab definisi secara operasi. Okey, jadi dekat sini apakah soalan kita? Soalan kata, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. Maksudnya, soalan kita, jawapan kita mestilah bermula dengan soalan, iaitu Bakteria. Ambil tu pergi kat depan sekali. Ya, betul. Jadi bakteria adalah apa? Siapa nak cuba jawab? Silakan. Ini Saya. soalan terakhir. Okey, Abbas. Dipersilakan, Abbas. Bakteria adalah mikroorganisma yang menyebabkan keadaan bubur nutrien menjadi keruh pada keadaan gelap. Okey, mari kita lihat. Bagus, betul Abbas. Bakteria ialah mikroorganisma yang menyebabkan keadaan bubur nutrien menjadi keruh. Ini adalah pemerhatian pada keadaan gelap. Bagus Abbas, bagus. Semua bagus. Alhamdulillah, terima kasih kepada keempat-empat murid kita yang berjaya menjawab soalan cikgu dengan baik. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang topik kita pada hari ini. Okey, baiklah. Rumusan ringkas berkaitan dengan topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan mikroorganisma. Dan sentiasa ingat, kita ada 5 kelas mikroorganisma dan cara untuk mengingatnya adalah FAPBV, iaitu Fungi, kita ada alga, virus, protozoa dan juga bakteria. Bagus. Dan seterusnya kita juga ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, iaitu KCSNN, iaitu kelembapan, Cahaya, C, S, suhu, N, nutrien dan N. nilai pH. Bagus. Dan kita jangan lupa, instead of kita ada mikroorganisma yang tadi Irfan cakap yang tidak baik, Betul. kita ada banyak mikroorganisma yang baik untuk kehidupan kita, dan pastikan kita merawat setiap penyakit dengan kaedah rawatan yang betul. Baik, jika cikgu. bakteria menggunakan antibiotik, jika virus menggunakan antiviral, dan jika fungi menggunakan antifungal. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ika kerana kongsikan kepada kita tentang bagaimana untuk memahami topik mikroorganisma dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Nur Ida Kamaruzaman selaku jurubahasa isyarat kita, dan kepada empat kita calon SPM kita pada hari ini, Abang Ifah ucapkan selamat berjaya. Semoga cemerlang dalam SPM yang akan datang. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.